Inilah alam yang menentukan. Alam penentu. Alam yang sangat penting. Penentuan kehidupan kita di alam barzah macam mana? Penentuan kehidupan kita di alam akhirat macam mana? Subhanallah, Allahu Akbar. Kehidupan kita di dunia, tuan-puan sekalian, tak sampai beberapa minit dibandingkan kehidupan di akhirat. Namun, kita harus faham, kehidupan yang akan menentukan kehidupan sehari 1000 tahun di akhirat dan kehidupan yang kekal abadi. Sebab itu saya suka sebutkan, tuan-puan sekalian, alam mana yang paling penting dan amalan mana yang paling menentukan? Alam dunia. Alam dunia, tuan-puan sekalian. Jangan salah faham pula saya kata alam dunia lebih utama daripada akhirat. Tuan-puan sekalian, walaupun dunia ini dibandingkan dengan tempoh akhirat hanya berapa saat ataupun hanya berapa minit je kita hidup di akhirat, tetapi alam dunia yang sangat pendek, inilah alam yang menentukan. Alam penentu. Alam yang sangat penting. Penentuan kehidupan kita di alam barzah macam mana? Penentuan kehidupan kita di alam akhirat macam mana? Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sekarang kita masih lagi berada di alam ini. Masih hidup kan semua ni kan? Semua ni bukan roh-roh ni, semuanya manusia yang hidup ni. Kita sedar bahawa saat ini kita masih berada di alam dunia. Alam penentu kita sebut. Penentu kepada perjalanan kekal abadi. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila kita sebut apa yang penting akhirat, yang paling utama akhirat, tak apalah apa pun, akhirat lebih utama. Orang yang sebut perkataan tu dia harus sedar. Bila dia sebut akhirat paling utama, dia tahu dia kena buat terbaik di dunia ini. Kerana betapa pentingnya akhirat, kerana itu dia sentiasa melakukan terbaik untuk dunia. Bila dia berniaga sungguh-sungguh. Dia bukan hanya melihat perniagaan untuk hidup di dunia, tetapi untuk hidup di akhirat. Jadi hasil daripada dia berniaga, dia telah allocate siap-siap. Mana bahagian dia akan nikmati di dunia, mana bahagian dia akan nikmati di akhirat, iaitu melalui jalan sedekah. Bila dia belajar sungguh-sungguh. Sebab dia tahu bila dia belajar ni, walaupun result dia biasa, ada orang belajar tak sungguh tapi result dia luar biasa. Dia tahu apa yang dia belajar ini, kalaupun dia tak sempat nak guna di dunia, tapi dia dah dapat pahala siap-siap untuk akhirat. Bila dia jadi isteri sungguh-sungguh. Alang-alang jadi isteri betul-betul lah. Kan, jadi isteri yang baik, jadi isteri yang solehah, isteri yang rajin, isteri yang bersih, isteri yang senyum lembut, yang lemah lembut. Alang-alang jadi suami betul-betul, sungguh-sungguh. Dia tengok apa akhlak Nabi. Nabi macam mana, gini. Alang-alang dia jadi ibu yang terbaik, ibu sungguh-sungguh. Dia buat yang terbaik. Sebab ini alam penentu, tuan-puan sekalian. Bagaimana perjalanan kita selepas ini, hijrah kita di alam barzah dan sebagainya. Bila jadi cikgu, dia jadi cikgu sungguh-sungguh. Dia diberi tugas untuk hiyah kelas. Dia hiyah betul-betul. Sampai orang kata, wow, berianya engkau hiyah kelas. Bukan ada pertandingan pun. Tapi dia tahu. Dia buat itu kerana dia nak melakukan sesuatu kerana Allah. Jadi dia kena sembahkan pekerjaan dia tu betul-betul sungguh-sungguh. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Saya pernah saya pergi satu tandas di satu masjid. Kawasan kampung, tuan-puan sekalian. Bukan kawasan bandar, kawasan kampung. Bila saya masuk tandas, saya tengok tandas dia bersih, cantik, kemas. Saya keluar pada tandas sebab saya dijemput ceramah. Saya tanya, tandas ni siapa yang jaga? Tandas masjid, tuan-puan sekalian. Siapa jaga? Dengan ada bunga-bunga kecil. Kampung, tuan-puan sekalian. Saya tak sebutlah kampung apa. Jauh daripada bandar. Masuk hutan, kawasan orang-orang getah, tapi ada masjid baru. Sampai bila saya cerita, saya boleh terbayang antara tandas tercantik yang saya pernah pergi. Ia bukan pada mewah tapi pada bersih dan cara dia susun atur dalam tandas, tempat kain lap, lepas tu basuh tangan, lepas tu sinki tu cantik dia buat. Lepas tu saya tanya, siapa yang jaga tandas? Lepas tu ada seorang makcik jaga tandas. Oh, memang makcik petugas jaga tandas? Tak adalah, makcik orang minta jaga tandas, makcik jaga. Makcik jaga cantik, makcik hias-hias dengan bunga-bunga, dengan dinding ni. Yelah, orang dah bagi tugas, makcik buat yang terbaik. Makcik tahu makcik buat ni untuk Allah, kerana Allah. Makcik harap Allah suka apa yang makcik buat. Wow, saya terpukul, tuan-puan. Terpukul. Makcik tu tak pukul saya, tapi saya terpukul. Bila ayat dia,
makcik buat, makcik harap Allah suka apa yang makcik buat. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian, itu ayat yang powerful. Bukannya ada anugerah, bukannya dia dapat anugerah pekerja cemerlang ataupun orang heboh ke apa. Tapi saya kata, ya Allah, yelah ustazah, kan nak tunjuk pada Allah, kena buat elok-elok, kena buat betul-betul. Tuan-puan sekalian, saya kira itu ayat yang sangat memberi bekas pada diri saya bila ada orang tua biasa, orang kampung, tak dipuji, tak dikenali. Tapi saya percaya apa yang dilakukan dipuji oleh Allah. Dia dikenali oleh penduduk langit, dipuji oleh para malaikat. Sebab apa? Dia menjaga tandas. Walaupun kita kata tandas itu tempat yang kotor, tetapi tandas rumah Allah memudahkan orang untuk melakukan ibadah, bersihkan diri dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya pernah, saya banyak kali dah cerita, kan, cerita saya pun kadang ulang yang sama. Ada seorang cleaner datang awal masa saya kerja dulu. Saya punch card masa kerja di Jabatan Agama dulu, saya punch card 7.30 sebab anak hantar sekolah, jadi saya sempat masuk 7.30. Lepas tu nak ambil anak pula pukul 4.30, jadi saya keluar 4.30 kan. Tapi kalau saya sampai 7.30 untuk punch card tu, ada cleaner ni pukul 7 suku dah sampai. Kalau ikutkan 7 suku tu macam gelap lagi tau. Bila saya tanya, akak, makcik, dia memang pakat lebih berusia daripada mak saya. Tapi saya panggil akak lah kan. Kak, akak sampai pukul berapa? 7 suku datang ustazah. Akak masuk kerja pukul berapa? Pukul 8. Kenapa awal sangat? Tak apalah ustazah, lebih baik awal daripada lambat. Seremban ni tak ada jamnya tuan-puan sekalian. Tapi punyalah amanah dia. Kan kadang-kadang saya nak borak dengan dia pun dia tengah lat-lat ngemas-ngemas. Tak apa ya ustazah, akak kerja ni. Oh, dia punya amanah dengan masa. Gaji dia tak sampai 1,000. Kerja cleaner tuan-puan sekalian. Kadang tu kan saya kata, kak dah bersih dah cermin ni, berapa kali kak nak lap? Tak apa, ni waktu kerja ustazah, saya kena kerja. Kadang kan dia bersih tandas, kamu akak dah bersih dah ni. Tak apa ustazah, saya kena cari kerja, ni waktu kerja. Ya Allah, tapi saya kenal dia. Orangnya tenang, orangnya baik, jaga aurat, jaga solat. Bila saya pergi rumah dia, rumah flat kos rendah, tingkat berapa atas, rumah pun bersih, tenang, damai. Maksudnya dia buat kerja tu bukan dia dapat jawatan, bukan naik pangkat jadi cleaner, master cleaner ke, dapat naik ni ke, adalah ibu tunggal besarkan anak-anak dia pun baik-baik. Bila saya kata, ya Allah, memang betul lah. Kalau seseorang itu dia buat sesuatu kerana nak tunjuk pada Allah, pekerjaan dia akan jadi lebih baik. Sebab nak tunjuk pada Allah. Tapi kalau sebab nak tunjuk pada manusia, dia akan terhenti bila manusia dah puji. Dia akan kecewa bila manusia tak hargai. Itu contoh saya bagi. Tapi kita perlu pagar manusia juga untuk motivasi. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, alam yang sangat penting, tuan-puan saya, itu alam dunia yang bakal penentu kepada perjalanan seterusnya. Kerana ketika di dunia inilah waktunya kita beramal tanpa dihisap. Amal tanpa dihisap. Amal je. Ke ada orang bila malam-malam nak tidur ada malaikat datang hisap? Asma Harun sebelum tidur kita cek dulu hari ni zikir banyak mana, dosa banyak mana, ni perangai hari ni buruk ni apa ni. Tak ada malaikat yang hisap kita sebelum tidur. Kalau ada malaikat datang hisap kita sebelum tidur, memang elok semua manusia di dunia ni. Tapi sebab ini waktunya, kau buat apa pun tak ada balasan. Kan? Maksudnya tak diperlihatkan. Buat dosa pun tak ada keburukan berlaku. Elok je kalau hari ni tak semayang, elok je esok makan kenyang hora-hori lagi. Tak tutup aurat pun elok je, tak ada masalah. Ini dunia dan ini antara permintaan Nabi SAW supaya azab bagi umatku ditangguhkan sehinggalah saat ajal dia. Maksudnya memang Nabi minta kalau umat terdahulu tuan-puan sekalian bila buat salah terus Allah turunkan azab. Kita bacalah kisah-kisah umat terdahulu. Semua ada azab terus dilupuskan Allah daripada muka bumi. Jadi, bila kita berada di alam dunia, adalah alamnya kita melakukan amal tanpa dihisap. Tetapi sebaik kita berpindah ke alam barzah, tuan-puan sekalian, ini waktunya kita dihisap tanpa amal. Ini duduk alam barzah, nak semayang macam mana? Dah tak ada dah semayang. Nak zikir, tak ada zikir dah. Nak sedekah, tak ada dah. Semua tak ada dah, duduk diam di alam barzah. Ini waktunya dihisap tanpa beramal. Walaupun manusia menangis-nangis, nak sangat dikembalikan ke dunia untuk beramal. Sekarang alam dunia, waktunya kita beramal tanpa dihisap. Dan beruntunglah orang yang merasakan dirinya ataupun dia menghisap dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Barang siapa yang menghisap dirinya di dunia,
maka ringanlah hisapnya di akhirat kelak, ringanlah hisapnya di barzah. Barang siapa yang tidak menghisap dirinya, menghitung dirinya di dunia, maka dia tidak, beratlah hitungannya di barzah, beratlah hitungannya di alam akhirat. Masya Allah, Allahu Akbar.